Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya teacher bahasakan teacher lah sebab biasa di maktab memang teacher bahasakan teacher. Okey, kita untuk topik hari ini kita akan masuk tentang topik HIT. Dalam bab HIT ini kita ada apa yang teacher akan tekankan. Yang pertama adalah dalam jam pertama teacher akan tekankan tentang konten tentang HIT, di mana HIT ada 4 subtopik, which is thermal equilibrium, specific heat capacity, specific latent heat and gas law. Okay, and then jam yang kedua nanti baru kita akan bincang modul yang dah bagi awal pada student untuk jawab. Jadi dalam penekanan untuk bahagian chapter heat ni nanti teacher akan detailkan tentang each part of this, tapi based on quiz yang pelajar buat, apa yang teacher nampak, gas law ni lah yang ramai yang macam confused macam mana jawapan, macam mana nak clarify gas dia adalah Boyle, Charles ataupun Gay-Lussac's law. Ada 3 gas law di situ. Jadi nanti teacher akan enhancekan bahagian part-part yang penting yang kena tahu. Okay, by the way, terima kasih banyak pada teams kita. Kita akan sama-sama dengan Cikgu Wan juga untuk sama-sama bantu pelajar. Okay, now kita start. Dalam spesifik heat, dalam bab heat ini bermula dengan thermal equilibrium. Ini dalam buku teks you all. Dalam buku teks you all ni memang ada. Page ini dia terangkan kita ada thermal equilibrium, specific capacity, specific latent heat dan gas law. Dalam ini kalau ikutkan inilah pecahan di bawah, ini macam sinopsis keseluruhan bab HIT yang you all kena tahu. Macam kita nak masuk pintu rumah orang, kita bagi salam macam ni lah. So ini adalah bagi salam apa yang perlu tahu dalam bab ini. Okay, lepas tu sebelum nak masuk detail, kita kena tahu dulu macam apa dia heat dan apa dia temperature. What the difference between heat and temperature? Macam mana pula heat tu, macam mana pula temperature. So kalau kita tengok application in daily life, bila tangan kita sentuh kepada kettle yang panas, a boy feel the heat of the kettle. Kenapa dia rasa panas? Why? Lepas tu kalau kita letak ais pada tapak tangan pun kita rasa the ice melt when it is in the boy's hand. So the boy's hands is cool. Kenapa kita rasa sejuk bila pegang ais dan kenapa kita rasa panas bila pegang kettle panas? Okay, now, so observation, explanation kat sini yang you all kena tahu. The boy takes his hands away from the kettle because the boy feel heat. Dia rasa panas pada kettle itu. Tu yang dia tarik tangan dia. Takkanlah kita bila tangan kena panas terus kita pegang je tangan panas tu Okay, lepas tu heat transfer from the kettle to the boy's hand. Point yang dekat sini yang you kena tahu, heat ni dia transfer daripada hot material to cool material. Inilah yang penting. Heat is transfer from hot object to cool object. From this case, pada figure ini, yang panasnya adalah kettle. Jadi heat daripada kettle ini akan transfer kepada tangan pelajar tu. Okay. Lepas tu macam ais ni pula macam mana yang berlaku, haba daripada tangan pula yang akan transfer kepada ais. So ais tu akan melt. So that's why the boy feel cool kat sini. Ni heat is transfer from hot object to cool object. Tu point penting. Dalam 3 slide tadi, teacher nak beritahu tentang how heat transfer. Heat transfer sebenarnya from hot object to the cool object. Kat situ, okay? Now, then ni kita kena tahu pula yang kedua, apa perbezaan meaning antara heat dengan temperature. Okay, meaning of heat. Heat maksud dia adalah is a form of energy. Ini popular ni dalam SPM, what is mean by heat. Heat maksudnya adalah is a form of energy. And then lepas tu temperature pula adalah degree of hotness. Jadi you all memang kena ada perkataan degree tu. Dia kena ada perkataan degree ni. Kalau tak ada perkataan degree ni tak boleh. Dia sebenarnya adalah darjah kepanasan bahan ini. Lepas tu laju dah. Okay, SI unit dia adalah Kelvin. Kalau temperature dalam bab ini, SI unit dia bukan degree Celsius tetapi Kelvin. Okay, lepas tu ni comparison between temperature dengan heat. Ada 4 perbezaan karakteristik yang kena tahu. Pertama dari segi definition dia, kedua dari segi SI unit dia, ketiga dari segi measuring device dia gunakan apa, and then lepas tu adakah dia base quantity or derived quantity. So yang pertama tentang definition. Temperature definition dia adalah degree of hotness, darjah kepanasan bahan.
Okey, heat pula adalah a form of energy, tenaga. Okey, tenaga kita belajar form 4, form 5 banyak. Kita ada 7 tenaga. So salah satunya adalah heat energy. So heat adalah a form of energy. Dari segi SI unit, temperature unit dia adalah Kelvin dan heat unit dia adalah joule sebab dia adalah energy. Dari segi measuring device, yang ini adalah temperature. So yang heat pula adalah kalorimeter. Kalorimeter ni kalau you Google, student Google dalam internet banyak contoh-contoh kalorimeter. Alat untuk ukur heat. Okey, alat pengukur. Dia memang ada tools eksperimen di makmal yang ada alat pengukur dia. Nama dia adalah kalorimeter. So temperature adalah base quantity. Maksudnya base quantity dia ada magnitude tetapi dia tidak ada direction. So kalau heat pula dia adalah derived quantity, have magnitude and ada direction pada derived quantity ni, heat ni. Okay, next slide. Okay, macam mana kita nak membezakan antara heat absorb dengan heat release? Adakah temperature dia tu akan rises or drop bila heat absorb dengan heat release? So bila objek tu dipanaskan, heat akan absorb. Okay, heat tu akan absorb sebab dia diserap, tapi bila temperature dia akan increase. But when objek tu disejukkan, so heat akan release, so temperature akan decrease. So figure dekat bawah ni adalah tentang macam mana gambar water yang kita boil, panaskan dalam atas dapur gas, dan kita dapati nanti heat akan absorb sebab dia panaskan objek ini, air ni dipanaskan. Kalau gambar tin Coca-Cola ni, ini adalah heat release sebab dia coolkan objek ini. Tin tu, air tu disejukkan. Jadi dalam situasi itu heat adalah release, so temperature akan decrease. Okay, now barulah boleh kita masuk pasal thermal equilibrium. Macam mana thermal equilibrium tu boleh berlaku sebenarnya? Contoh kan, dalam application in daily life, kita ada dalam hot coffee, kita letak dalam cawan. So lepas tu kita letak sudu. Lama-lama nanti kita akan rasa sudu tu panas. Kita bila when we touch the spoon ni, kita akan rasa panas. Kenapa jadi panas? Sedangkan asalnya sudu yang kita pegang ni sejuk. Tapi bila letak dalam air panas, sudu ni pun akan panas. Sudu ni panas sebab dia juga adalah heat conductor. Contoh kalau kita letak straw minuman, kayu, yang plastik, yang heat insulator, sudu ni tak akan panas juga. Sudu ni akan panas sebab dia adalah heat conductor haba yang membenarkan allow heat transfer from hot water ini kepada dia. Itu. So thermal equilibrium occur ni ada term-term yang penting yang you all kena tahu. Dia popular dalam SPM. Okay, pertama you all kena tahu meaning. What is mean by thermal equilibrium? Kedua, you all kena tahu how it occur. Macam mana dia berlaku. Ini popular dalam paper 2, essay, explanation yang soalan 4 markah. Biasa pelajar kalau 4 markah ni susah nak dapat point dia apa. 4 markah atau apa. Walaupun dia hanya 4 markah, you kena tahu apa konsep-konsep fizik yang kena jawab untuk bahagian ini. Dan kalau you all tengok pada diagram ini, teacher ada buat arrow 2. Satu arrow heat from hot material warna merah kepada warna biru yang cool material. Satu lagi daripada cool material to hot material. Dia sebenarnya ada dua-dua transfer of heat. Okay, teacher akan explain more dalam next slide ni. Okay, contoh yang ni kalau kita tengok two material dalam ni, kita ada dua water, satu hot water, satu tap water dan different temperature kat sini. So discuss the transfer of heat between hot water beaker B dengan cool water beaker A. Okay, now kalau kita tengok dalam gambar ni, yang ini 98 degree Celsius, so hot lah. Yang ini pula adalah 27 aja. So ini adalah temperature, room temperature, suhu bilik. 27. But when we touch together, dia kena touch lah, dia kena sentuh kawasan ini. Dan kalau you all nampak dekat sini ada dua arrow, satu arrow besar, satu arrow kecil je. Ini menunjukkan bahawa heat more transfer from hot object to cool object first. Hot water to tap water. So di dalam ini kalau kita tengok, heat is transfer from hot water in the beaker to the tap water with high rate. High rate, kadar yang tinggi. Kadar yang tinggi di mana
arrow ni maknanya lebih banyak haba daripada haba yang panas ini dipindahkan kepada tap water yang sejuk ini. Lepas tu kalau kita tengok pula heat is transfer from the tap water to the water in the beaker with low rate. That's why lah arrow ini dia punya arah panah dia halus je, kecil je sebab dalam keadaan kadar yang rendah. Kadar yang rendah, low ni maknanya masa yang lama. Okey, bila ada dua objek, satu hot, satu cold, that term yang kita guna adalah thermal contact. So maksudnya your object is in thermal contact. Maksudnya ada perbezaan suhu between the object. Jadi kita mesti kata the two object is in thermal contact. Okay. Thermal contact sebab dia touch dekat sini kan? Dia touch dekat sini. Dia kena bersentuh. Yang tu kan Kak Wan? Yang tu. Bersentuh ataupun tak bersentuh pun tak kisah. Contohnya kalau you all dekat campfire. So campfire bila you letak tangan you tak sentuh api. Tapi you still can feel the heat come to your hands. So bila ada dua different temperature of object, then it is called thermal contact. Okay? Okay, good Kak Wan. Thank you Kak Wan. Okay, kena you all jot down poin-poin penting tu. Okay, lepas tu kalau kita sambung di bawah ni, state the direction of the net heat transfer between the two object. Okay, net, ni perkataan penting dekat sini, net heat, net. Dia kena ada perkataan net heat transfer. Itu yang membezakan dia dengan ini So dia kena ada perkataan net ni, net heat transfer between two object. The direction of net heat transfer is from hot water in beaker B to tap water. Temperature hot water decrease, so heat release. Temperature to tap water yang ni increase, so heat absorb. So ada dua situation, satu heat absorb yang tap water absorb, satu lagi adalah heat release daripada hot water. Okay, next slide yang ni. Okay, compare the temperature of both lepas 5 minit, selepas 5 minit tadi di awal tadi ada transfer of heat kan. So after 5 minit nanti, the temperature of both thermometer ni akan equal. Kalau tadi arrow yang ni besar ni kecil tapi sekarang dah jadi sama, equal. Temperature dia akan jadi 37, dia tak akan jadi 27 tau, dia tak akan jadi 98 yang tinggi tadi, dia mesti antara between, tapi dia bukan 98 tolak 27 bahagi 2, bukan. Itu yang biasa student misconcept. Dia antara, So yang ini kita kata ini 37, yang ini pun 37. So suhu dia akan jadi sama. So the temperature of both thermometer ni adalah equal, sama. So what happened to the rate of heat transfer after 5 minutes? So heat transfer at the same rate between the hot water in beaker B to tap water in beaker A. So yang tu. So dia punya same rate, kadar dia adalah sama. Kalau tadi mula-mula yang ni high, yang ni low. So sekarang ni dua-dua dah sama, same rate. Next, so kalau kita tengok kat sini. So what can you say about the net rate of transfer of heat when the reading of two thermometer become equal? There is no net heat transfer between both reading. So the net rate of heat transfer adalah 0. Inilah term perkataan yang penting bila nak jawab soalan SPM, what is mean by thermal equilibrium. So during thermal equilibrium sebenarnya ada, bila touch dia sensitif sikit. Okay, dia punya touch screen ni. Okay, lepas tu ada poin-poin penting yang you kena tahu adalah perkataan dia ada tiga things penting, tiga perkara penting bila thermal equilibrium. Pertama, kita kata temperature dia equal. Kedua, kita kata the net rate heat transfer is 0. Ketiga barulah kita kata state the object in thermal equilibrium. So kena ada perkataan net rate heat transfer is 0. 0 ni bukan maksudnya tak ada transfer heat. Dia ada transfer heat dia, tapi transfer heat dia tu sama, equal dia, jadi tu yang kita kata 0, net rate. Kena ada perkataan net rate ni yang tu. Okay. Student jangan tulis no heat transfer saja, cannot, wrong. Jangan tulis no heat transfer sebab heat akan sentiasa transfer, tapi dia transfer tu dengan kuantiti yang sama. Both also sama, 5 joule, 5 joule, 3 joule, 3 joule, 2 joule, 2 joule macam tu. Okay. Yes, tu poin penting Teacher Wan beritahu tadi tu poin penting sangat. Kena ada perkataan net tu, net rate. Dia tak boleh no heat transfer. Jangan miskonsep dekat bahagian itu. Dia bukan no heat transfer. Dia net rate heat transfer tu yang 0. Okay, thank you Kak Wan. Okay, next kita tengok yang ni.
Okay, thermal equilibrium dalam situasi ini, okay, kalau kita tengok pada gambar ini, okay, there is no net, inilah yang highlight lagi sekali pasal thermal equilibrium ni, there is no net flow of heat between two objects. Two objects have the same temperature during thermal equilibrium. Poin-poin penting. Kalau kita tengok arrow ni besar, ni kecil, ni peringkat awal. Tapi bila dah akhir nanti, net heat transfer dia akan jadi zero. Laju kita punya ni, sekejap, yang ni. Di sini. Jadi pada keadaan awal mula-mula kosong dengan 100 lala sama, suhu dia sama. Itu yang kita kata thermal equilibrium. Poin penting Okay, dalam daily life kalau kita tengok thermal equilibrium daily life, kalau baby katalah adik kat rumah demam, so kita ibu akan letak wet towel dekat sini. Kenapa dia letakkan di kepala tu? Sebab wet towel ni towel tu basah. So apa yang jadi, suhu baby yang panas tadi akan transfer, haba dia akan transfer kepada wet towel ni. So initially the temperature of clothes is lower than the body temperature of the person, and then heat energy. Apa yang penting dia adalah heat energy transfer from head to the towel until thermal equilibrium reach. Sehinggalah suhu dia sama, suhu wet towel tu dengan suhu baby tu sama. So the towel is rinsed in tap water and the procedure is repeated. Bila towel tu dah panas, kena rendam balik dalam air sejuk. Macam tu lah berulang-ulang in this way. Okay, yang kedua adalah berkaitan dengan cooling drink. Ni contoh dalam daily life. A hot drink can be cooled by adding a few ice cube dalam tu. Mula-mula suhu dua-dua tak sama, tapi at the end nanti suhu dia adalah sama. Ice cube tu akan melt. Kenapa dia melt? Sebab dia absorb heat. Absorb heat daripada mana? Absorb heat daripada water. Lepas tu nanti at the end the temperature of drink decrease and the drink akan jadi cool. Suhu dua-dua nanti akan sama kat situ. Yang ketiga dalam peti ais, refrigerator. Cooling object in refrigerator. Contohnya when food is kept in the food, makanan yang kita masukkan dalam peti sejuk biasanya panas. Okay, bila panas dia akan release heat. Okay, so heat from the food flow to the air in the refrigerator until thermal equilibrium occurs. So temperature of the food drop. Nampak tak? Daripada panas dia sejuk. Drop. And the food stay fresh. Disebabkan dia sejuk itulah the food tu akan stay fresh kat situ. Yang ni for a longer period. Okay, lepas tu yang keempat. Yang ni yang teacher Wan pernah bagi perumpamaan ni. Contoh kalau kita bakar kek dalam oven. So hot air in oven tu is in thermal contact with cake butter. Yang ni hot air. Walaupun dia tak bersentuh tapi oven kita letak kek tu dalam oven yang panas. So dia ada heat transfer. So heat from the hot air flow to the cake butter kat situ. Okay, sekejap. So this causes the cake butter to be heated until it's baked. Sampailah dia besar. Ini juga nanti ada dalam konsep gas law nanti. Okay, di mana bila suhu bertambah, volume bertambah. That's why lah kek tu jadi makin besar. Okay, now kita tengok sehinggalah yang kelima, taking temperature observation. Ini biasalah kalau kita demam, doktor bagi letak termometer dalam mulut. So nanti clinical thermometer place, lepas tu at the end nanti temperature of patient and thermometer become the same. Dalam kes ni, yang absorb heat nanti adalah mercury dalam termometer ini. Sebab mulanya suhu bilik 27. So bila dia masukkan ke dalam mulut budak yang panas ni, so nanti dia akan absorb heat, dia akan increase sehinggalah suhu termometer ni sama dengan suhu body of the patient. Yang ini, okay. Now, kita tengok pula yang kedua, ini adalah salah satu part yang student susah sangat nak faham tentang liquid in glass thermometer. Macam mana kita nak tahu formula dia tentang thermometer ni. Calibrate a liquid in glass thermometer using two fixed point kat sini. Okay, now kalau kita tengok pada thermometer, dia akan ada dua tau. Satu freezing point, dia ada 2 point. Satu freezing point, satu lagi adalah boiling point. So freezing point pada suhu 0 degree Celsius, boiling point pada suhu 100 degree Celsius. So state what happen di liquid. Bila dia dipanaskan, termometer mercury ni akan jadi increase. So what does the length of the liquid column in capillary tube indicate? So the liquid tu akan expand, lepas tu dia akan increase. So the length tu indicate the magnitude of the temperature. Length of mercury akan increase ini.
Okay, itu poin penting. Jadi dalam slide ni yang pentingnya you kena tahu ada 2 point. Satu freezing point, satu lagi adalah boiling point. Lepas tu macam mana kita nak calibrate thermometer ini? So at the scale degree Celsius ada 2 fixed point. Okay, satu adalah 0 degree Celsius, satu 100 degree Celsius. So lower point dia adalah melting point tadi, of pure of ice point ni lower point, dan upper point dia adalah yang boiling point tadi, boiling point tadi yang steam point ini. So 100. So ni 100 dengan kosong. Okay. Eksperimen yang buat, ini pun dalam buku teks nota ni, apa yang eksperimen yang buat, kita akan letak satu termometer daripada suhu bilik, kita letak dalam ais. Satu lagi termometer, kita letakkan dalam boiling water. So boiling water nanti dapatlah suhu dia 100. Dalam ais ni dapatlah suhu dia nanti akan drop menjadi 0 degree Celsius untuk ais. Lepas tu nanti, okay, dalam aktiviti ini ada 2 lah gambar macam tadi, tapi kita letak dalam 2 gambar ini, satu suhu kosong, satu suhu nanti akan jadi 100. Okay, ini cara awal macam ni kita nak calibrate thermometer. Tu kosong, yang ni adalah 100. Okay, lepas tu barulah kita nak buat formula. Macam ni kita measure the length kat sini. So kita akan prepare, ini adalah step-step di lab lah yang you akan buat. Okay, teacher make it short dekat sini. Kita akan labelkan liquid column dalam ni. So kita akan measure the length of the 0 marks dan theta. Theta tu maknanya bila kita letakkan termometer yang dah ada 2 point ini, letak dalam satu objek yang suhu dia tak tahu lagi berapa, apa yang jadi? Mercury ni akan increase. Dia akan absorb heat dan increase. So increase pada satu kedudukan senggatan, kita kata dia theta. So theta nanti dia ada L dekat situ. So nanti kita gunakan calculate temperature menggunakan formula ini. Dekat next slide nanti ada lagi tentang ini untuk teacher beritahu macam mana kedudukan theta. So dapatlah formula ini, yang ini. Okay, L theta bahagi dengan 100 kat sini. Okay, lepas tu yang ini. Ini yang lebih detail lah. So kalau kita tengok dekat sini, sekejap. Oops, sekejap tadi kita pergi dekat bahagian ini. Okay. Kalau kita tengok dekat sini, bahagian ini. Okay. Kita ada 2, satu dekat 0, satu dekat 100. So antara 0 dan kita ada L0 kat sini. L theta ni yang teacher nak highlightkan dekat you all. So ni lah bahagian L theta kat sini. So theta adalah temperature of liquid. So L theta tu bahagian ini kat sini dia punya ni. Okay, so theta tu adalah dekat bahagian ini. Ni bahagian L theta. So ni adalah suhu yang diukur pada suhu tu. So theta tu adalah temperature of liquid. Lepas tu nanti L theta tu adalah length of capillary tube at thermometer. So daripada theta kepada length capillary tube tu, itu adalah L theta. L0 adalah length of capillary tube kepada ice point. So maknanya ini adalah L0. Ini adalah L theta. So L100 adalah length of capillary tube of boiling point dekat sini. Okay, at the boiling point dekat sini. So itu adalah L0, L100. Okay, so dekat sini kita akan dapat formula. T ni sebenarnya theta lah. Simbol theta suhu. Dia buat dalam simbol T temperature. So theta adalah L theta tadi. L theta tolak L0 bahagi dengan L100 ini tolakkan dengan L0. So, darabkan dengan 100. Okay, tujuan kamu buat ni semua adalah untuk determine you calibrating your thermometer because you ada satu thermometer yang tak ada scale. Jadi you nak guna thermometer tu to determine the temperature of a liquid. Jadi you guna uncalibrated thermometer. Jadi ini cara untuk kamu guna thermometer yang tak ada scale untuk determine the temperature of the liquid. Kita tengah freeze sekarang, Cikgu Yati mungkin ada problem hang or whatever.
So tunggu sekejap, kita overcome the technical problem. Koma, semua kita tak dengar ke? Dengar. Kita dengar. Cuma yang sekarang freeze Yati Ya. Alamak. Okay, never mind. So sekarang Kak Wan, can you explain how tadi kita nak determine temperature of liquid kalau kita ada thermometer yang tidak ada skala? Alright. So kalau kita tak ada skala tadi, kamu dah dengar dah, Teacher Yati said that you kena determine dulu the lower point and the upper point. So the lower point is 0. So you kena tahu dulu berapa panjang that particular cecair naik bila dia dekat lower point. So katalah kita dapat 2 cm. Lepas tu kita kena determine pula. Okay. So Cikgu Yati sekarang dah on. So kita continue with her explanation. Okay, sorry Kak Wan, terputus tadi sekejap. You share your content first. Alright, kita sambung dekat sini. Nampak skrin? Nampak. Okay, Alhamdulillah. Sorry tadi, technical problem. Okay, teacher akan share screen. Thank you Kak Wan untuk sama-sama tolong tadi. Okay, so kalau kita tengok di sini. Okay, teacher akan share screen semula. Okay, inilah cara jawapan dia tadi. L theta. So L theta dia akan jadi 4. Ni L theta tadi 4. And then lepas tu L100 tolak L0 ni akan jadi 12. So 4 bahagi 12 darab 100 dapatlah 33.33 degree Celsius. Itu cara nak calibrate thermometer yang ni. Kak Wan ada nak tambah? Teacher Wan? Ini maksudnya sekarang you ada a thermometer which don't have scale. Tak ada scale. Jadi you menggunakan this cara to determine the temperature of a liquid menggunakan thermometer yang tak ada scale. So kalau tak ada scale, ini cara you guna. So kalau ada scale, you just put in the liquid and then you will know lah the temperature. Alright Okay. Okay Kak Wan, thank you. Okay, so now kita sambung tentang calibrate thermometer. Inilah jawapan dia tadi. Okay, the next one, baru kita masuk pasal specific capacity. Dalam specific capacity ni, kena tahu dulu beza heat capacity dengan specific heat capacity. Dia ada beza. Kalau heat, dia tak ada melibatkan mass, jisim. Tapi kalau ada specific ni nanti ada dalam meaning dia nanti ada perkataan mass. 1 kilogram substance. So kita kena tahu apa beza antara heat capacity dengan specific heat capacity. So specific capacity, contoh in daily life kalau kita jalan dekat tepi laut, kita pijak air dengan kita dalam air laut dan dekat pasir, yang mana lebih panas? Sebenarnya sand is hot. Seawater tu lebih cool. Kenapa sand ni lebih panas? Sebab specific capacity dia lebih rendah. So bila lebih rendah, dia akan easy to be hot. Tak apa, teacher akan explain detail bila the next slide tentang ini. That's why kalau kita pergi pantai, pijak pasir ni lebih panas daripada pijak air dalam laut ni, bila berada dalam laut. Yang tu. So the sun heat up the sand and the seawater at the same period of time, dalam waktu yang sama, tetapi sand get hot quickly than seawater. Kenapa sand ni akan cepat panas? Sebab heat capacity, specific capacity dia lebih rendah, low. Bila low, dia easy to be hot. Kalau water ni, specific capacity dia high. Kalau high, maknanya difficult to be hot. Take a longer time to be hot. That's why dia kata kat sini, seawater get hot slowly. Dia makan masa nak panas sebab C dia tu tinggi, specific capacity dia tinggi. Okay, now kita tengok detail dalam ni. So this can explain based on concept of heat capacity dulu. Okay, heat capacity, different object have different heat capacity. Muatan haba dia berbeza. Contoh tadi sand dengan water different object. So different dia punya heat capacity. So sand has a low heat capacity and get hot quickly. Seawater has high capacity. Technical problem again. Okay, so dekat tepi laut you have and get hot slowly. Itu yang teacher explain slide yang tadi. Lepas tu kalau dekat, kalau kita tengok rumah, kalau air
Betul, air adalah water, yang adalah sebenarnya kita dapur gas. Okay, dalam dapur gas ini, so yang mana lebih cepat akan jadi panas sebenarnya adalah oil. Oil akan lebih cepat panas sebab C dia rendah berbanding dengan water. Water akan lambat panas sebab C dia tinggi. So that's why dia kata kat sini, water and cooking oil which have the same mass is heated with the same amount of heat. Haba yang sama. Tapi temperature of cooking oil rise faster than the water. Temperature ini akan naik lebih tinggi sebab dia cepat panas. Sebab C dia rendah. Minyak masak. Okay, yang ni. Okay, so water and cooking oil has different specific heat capacity dalam ni. Kawan ada nak tambah? Teacher Wan? Tak ada. Okay. Now, so what is mean by heat capacity dan what is mean by specific heat capacity pula? So apa beza antara dua ni? Heat capacity dengan specific capacity. So, heat capacity adalah an object is quantity heat needed to raise the temperature of object by 1 degree Celsius. Tak ada langsung perkataan mass dekat sini. Dia tak ada pun M dekat sini. Dia hanya ada heat dengan temperature, raise of temperature. Okay, kenaikan suhu dia 1 degree Celsius kat sini. So ini maksud heat capacity. Quantity of heat supply. Okay, change in temperature. Ini je. So daripada formula C sama dengan Q. Q ni adalah heat energy bahagi dengan increase in temperature. Yang ni. So degree Celsius. So unit dia adalah joule per degree Celsius saja. Tapi bila masuk tentang specific heat capacity. Okay, kita tengok dulu tentang heat capacity masih dalam ni. Okay, kalau kita tengok, kita ada dua objek. Satu objek X dan kita ada satu lagi objek Y. Kita bagi haba yang sama. 200 dan 200 juga. Tapi apa yang berbeza antara dua ni? Yang ini kenaikan suhu dia 2. Objek Y. Tapi kalau X kenaikan suhu dia 1. Maksudnya apa? C bagi X ni mesti tinggi sebab dia lambat panas. Suhu dia lambat naik. Difficult to be hot. Jadinya C dia tinggi. Objek yang berbeza, C maksudnya specific capacity dia berbeza. Dalam ni C tinggi, yang ni adalah C rendah. Dan lepas tu compare heat capacity, that's why teacher beritahu tadi, heat capacity X greater than heat capacity Y. That's why dia difficult to be hot. Takes time to be hot. Compare the rise in temperature pula. Okay, rise in temperature X lower than temperature Y. Kenapa dia jadi lebih lambat nak naik suhu dia? Sebab dia lambat panas, difficult to be hot. Maknanya dalam masa 200 joule ni, dalam haba yang kita bekalkan sama ini, dalam masa yang sama, katakanlah 5 minit, kita panaskan dia dalam masa 5 minit ni kan. Okey, yang ini baru naik suhu dia 1 degree Celsius, tapi yang ni dah naik 2 degree Celsius. Maksudnya dia easy to be hot. Bila easy to be hot, that's why lah C dia tu lower. Specific capacity dia 100 saja. Yang ni specific capacity dia 200. Jadi dia perlukan haba sampai 200 baru dalam haba yang sama lah. Haba yang sama tu tapi kenaikan suhu dia baru 1 degree Celsius kat situ. Okay, so apa poin penting dalam slide ini? Different material, different object, different specific capacity dia. Itu poin penting. Bila different, maka different lah dia punya rise in temperature, takes a long time, difficult to be hot, easy to be hot. Baru kita tengok poin lain. Yang penting dalam slide ni, different object, different specific capacity. So objek Y yang akan panas, cepat, lebih panas. Lebih cepat panas sebab dia punya C rendah. So, point dia object with high heat capacity heat up slower. Bila C dia tinggi, dia akan panas lambat. Contoh tadi air dengan minyak, air, water akan jadi lambat heat, lambat boil. Tapi kalau oil, minyak masak, dia akan jadi cepat untuk panas. Okay. Now ni contoh, okay, apa yang teacher nak tunjuk pada slide ini adalah dua-dua ni aluminium. Maknanya objek yang sama sekarang ni. Kalau tadi water dengan oil, sekarang ni dua-dua aluminium. Ni aluminium ni pun aluminium juga. Tapi apa yang beza kat sini adalah mass. Yang ini 1 kilogram, yang ni 2 kilogram. Dan haba yang dibekalkan, dia nak tunjuk dekat sini. Okay, kalau mass dia 1 kilogram, haba diperlukan 900 joule je. Tapi untuk meningkatkan suhu 1 degree Celsius. Tapi kalau
dia punya mass 2 kilogram, dia perlukan haba lebih besar, 2 kali ganda untuk kenaikan suhu dia 1 degree Celsius kat situ. Maksudnya the greater mass, the greater heat needed to increase the temperature. So ini adalah explanation dia lah. So dia kata objek A dengan B ni, okay, different because different mass, disebabkan dia different mass tadi. Okay, so objek A, kalau ikutkan dekat bawah ni lah yang penting objek A mass 1 kg dia perlukan 900 je, tapi kalau objek B jisim yang besar dia perlukan haba yang lebih banyak untuk kenaikan suhu yang sama yang dekat sini. So heat capacity B adalah greater tu sebab mass dia bertambah. So heat capacity for object is higher when mass increase. Okay, now kita tengok pula slide yang ini. Wait, can you go to your previous slide? Can you go to your previous slide? This one? Alright, yeah. So this is heat capacity. So based on this, what is the specific heat capacity for this object? Okay, specific capacity of the object kita kena gunakan formula C is equal to Q bahagi dengan M delta theta. Daripada ini. Based on these diagrams, the specific heat capacity for this aluminium is actually 900 joule. Isn't it? 900 joule per kg per degree Celsius, because only 900 joule is needed in order to increase by 1 kg mass of the object for 1 degree Celsius. Yes. Alright. Formula ini, menggunakan formula ini baru dapat dia punya specific capacity. Yes, betul Naini. Teacher Naini. Thank you. Untuk highlightkan pada pelajar tentang formula ini nanti melibatkan mass. Kalau yang ni pula nanti dia akan jadi C dan heat dia jadi 1800, lepas tu mass dia 2, lepas tu ni 1. Baru dapat dia punya nilai dia C yang sama. Specific capacity yang sama tapi yang ini different heat capacity yang berbeza, tetapi specific capacity dia akan jadi yang sama nanti. Yang tu. Am I right, Teacher Naini? Ada lagi nak tambah? Yap, okay. Okay, Alhamdulillah. Thank you Naini dan Kak Wan. Okay, now kita tengok pula dekat sini. Okay, bahagian ini pula. Kalau kita tengok, di jisim dia hanya 1 liter je isi padu. Kalau ikut jisim pun, jisim yang ni lower than yang ini. Ini lebih besar, greater mass. So, Bose kata PQ ni kita akan heat up dengan power supply yang sama, dia punya power. Haba yang sama. So which kettle boil for longer time? Kalau tengok ni pun kita tahu. Kalau kita masak air dalam 2 liter air ni, kalau dah 2 liter air lah ni, mestilah lebih lama nak panaskan dia. Okay, so for longer time, tentu jawapan dia akan jadi Q. Which kettle has larger quantity of heat? Dia perlukan lebih banyak quantity of heat. Sebenarnya adalah Q juga sebab dia perlukan haba yang lebih banyak. Barulah boleh dia akan mendidih. So which kettle has larger heat capacity? Nampak membezakan macam Teacher Naini beritahu tadi. Membezakan heat capacity ni tadi. So heat capacity untuk bahagian 2 liter air ni, water ni adalah lebih besar dia punya heat capacity dia yang diperlukan dekat situ. Jadi jawapan 3-3 ni memang Q lah sebab mass dia yang ni lebih besar kat sini. Okay, now kita tengok the next slide pula. Okay, make inference. Macam mana kita nak buat relationship between heat capacity dengan mass kat sini. So heat capacity ni. So the greater mass, the greater heat capacity based on observation tadi. So what factor affect the heat capacity dekat sini? Faktor yang mempengaruhi adalah mass. Okay, selain daripada mass adalah rise of temperature dia dan juga material of substance. Ini adalah factor affecting heat capacity. Selain daripada mass tadi, rise in temperature dia. Maksudnya kalau mass dia besar, rise dia pun akan jadi lambat lah. Yang tu material of substance, contoh teacher bagi tadi, water dengan oil. Kita ada 2 tadi. So sea water dia adalah higher. So sea oil adalah lower. So bila lower, shorter time to be hot. Water higher C, so dia akan jadi longer time to be hot kat situ. Factor dia, material of substance. Tu jenis bahan juga mempengaruhi. Okay, now investigate daily life involve heat capacity kat sini. Contohnya
children ni dia walking on the water compared to the sand. Dia lebih suka berjalan dalam air. Macam tadilah gambar yang tadi dekat tepi laut kan. Kenapa jadi macam tu? Sebab sand has low heat capacity and heat up faster. So pasir ni lebih cepat panas sebab dia punya specific heat capacity dan dia punya heat capacity dia rendah. So easy to be hot. Water pula, dia punya heat capacity dia adalah high, so difficult to be hot, take a long time to be hot. So bila take a long time to be hot, dia akan jadi lambat untuk dia panas. Jadi kita akan pergi dekat air lah, air lebih sejuk. Okay, lepas tu macam mana pula kita nak investigate specific capacity daripada gambar ini? Okay, cuba tengok dekat sini. Kita ada dua bahan berbeza. Satu aluminium, satu plumbum. Tapi jisim yang sama. Kita constantkan dia punya jisim pula. Lepas tu kita akan tengok rise temperature dia adalah 1 degree Celsius yang ini. Cuba tengok dari segi heat, haba yang dibekalkan. Oh, aluminium ni dia perlukan haba banyak, 900 joule besarnya haba yang diperlukan heat. Tapi kalau kita tengok plumbum, dia hanya perlukan 130 joule aja. Maksudnya haba dia sikit je, dia dah naik dah suhu dia 1 degree Celsius. Padahal jisim yang sama kat sini. Apa kesimpulan yang kita boleh dapat kat sini? Specific heat capacity mana yang lebih rendah? Sebenarnya specific capacity plumbum ini yang lebih rendah. Sebab itulah C dia rendah, so easy to be hot. So dia perlukan haba sikit je, dia dah naik dah suhu 1 degree Celsius. Berbanding dengan aluminium, C dia tinggi, specific capacity dia higher. So difficult to be hot, dia perlukan haba 900 joule, banyaknya. Baru boleh naik suhu dia 1 degree Celsius kat sini. So kalau kita compare aluminium dengan plumbum dekat sini, so aluminium adalah greater heat capacity. So ini adalah explanation dia lah apa yang teacher explain tadi. So different substance has different specific capacity. Ni aluminium tadi. So kita akan dapat inilah dia punya last kali kesimpulan dia. Plumbum need 130 yang teacher explain tadi lah. So plumbum heat up faster than aluminium because it need less heat to raise temperature 1 degree Celsius kat sini. Macam teacher explain tadi. So apa poin kesimpulan yang penting, recap yang penting bahagian ini? Different material, different specific heat capacity. Different specific, satu yang you akan kena recap dekat sini tentang different material. Okay, different material, different specific capacity. Kedua, you akan kena recap dekat sini adalah dari segi dia punya hotness. Okay, time taken to be hot. Time taken to be hot dia. So maknanya time taken to be of hotness dia. Maksudnya kalau C dia tu tinggi, time taken dia akan jadi longer. Longer time. Difficult to be hot. Maknanya longer time to be hot. Okay, kalau C dia tu rendah, so dia shorter time to be hot. Senang untuk panas. Contohnya tadi adalah oil, minyak. Contoh yang ni tadi adalah water. Contoh air laut dengan pasir di tepi laut tadi juga. Itu kesimpulan lah recap bahagian ini. So, the definition of specific capacity daripada formula ni lah teacher lebih suka kalau bahagian definition ni, teacher lebih suka daripada formula kita elaborate daripada formula ini. Formula ni ada dekat depan. Kalau soalan SPM nanti, muka depan tu memang ada formula. Formula ni ada. So you all kena tahu Q tu apa? Q tu sebenarnya adalah heat. Okay, heat. M tu apa? M tu adalah mass. Okay, M adalah mass. Theta, delta theta ni adalah change of temperature. Okay? Change of temperature. So kat sini adalah change of temperature. So apa maksud specific capacity? Cuba you all tengok buku teks. Teacher tak tengok tapi teacher terus beritahu berdasarkan pada simbol ini. Specific capacity adalah heat require, Q, heat require to change temperature, ada delta theta, to change temperature of 1 kilogram substance, 1 kilogram substance, 1 degree Celsius. Itulah maksud specific capacity. Heat required to change temperature of 1 kilogram substance 1 degree Celsius.
what change temperature 1 degree Celsius of 1 kilogram substance. Yang penting kena ada perkataan 1 kilogram, kena ada perkataan 1 degree Celsius. Itulah yang selalu student tertinggal, perkataan 1 kilogram ini. You all biasanya tertinggal ini, 1 kilogram, you all akan tertinggal 1 degree Celsius. Dua-dua ni kena ada. Itu yang membezakan dia spesifik. Perkataan spesifik ni maknanya tentu. Muatan haba tentu. Tentu tu mesti ada 1 kilogram kat sini. Dia spesifik. Okay, so inilah simbol-simbol dia. Ada heat. Ni simbol-simbol dia lah yang teacher dah terangkan tadi. Q tu apa, unit dia apa. So unit specific heat capacity adalah joule per kilogram per degree Celsius yang ini. Okay, so penting gila-gila, sangat-sangat penting ini sebab popular, yang ini popular gila-gila dalam SPM paper 2 antara soalan structure dan soalan essay yang kena highlightkan. Okay, now kita tengok tentang, tadi dah tahu meaning. So, investigate daily situation. Okay, kalau kita tengok dekat kereta, dekat kereta ayah you all ke, dashboard dengan cushion ni dia akan lambat panas. Waktu panas dia memang lambat panas. Kenapa? Sebab C dia tu tinggi. Bila C tinggi, difficult to be hot. Padahal cahaya matahari dekat luar sama je. Tapi dashboard ni akan lambat panas sebab C dia tinggi. Dia buat daripada leather, daripada getah kan. Bila getah dia lambat untuk panas. Yang tu. Kenapa orang ni kena tutup cermin ni? Tutup dengan ini sebab nak bagi haba daripada luar tu tidak terlalu direct ke dalam. Supaya lambatlah panas kereta ini. Itu salah satulah. So ini yang dia terangkan lah. The dashboard of the car has lower specific capacity compared to cushion. Oh, dashboard tu panas. Kalau ikutkan, okay sorry, teacher ni kalau ikutkan lah, dashboard ni akan jadi cepat panas tapi cushion ni yang lambat panas sebab different material. Compared to the cushion, so absorption of heat energy from the sun causes dashboard to get hot. Dashboard ni akan cepat panas dulu. Tadi teacher kata dashboard dengan di luar. Sekarang ni dashboard dengan cushion. So dashboard ni C dia lebih rendah, so dia cepat panas. Lagi satu dia warna hitam. Hitam akan absorb heat. So bila absorb heat, so dia akan jadi cepat panas berbanding dengan cushion ni. That's why kalau kita kereta, kalau boleh cushion yang warna hitam sebab kalau warna hitam dia akan absorb heat. Yang tu, walaupun dia lambat panas, still hitam tu akan absorb heat. Okay, so ini adalah tentang formula quantity of heat tadi. Q adalah heat, unit the joule, dan ni teacher dah terangkan tadi. Tentang mass, tentang C. So bila kita nak beri maksud C, specific capacity, C kita manipulate equation. C akan jadi Q bahagi dengan M delta theta. Lepas tu barulah masukkan maksud dia apa. C, specific capacity adalah heat required to change temperature 1 degree Celsius of 1 kilogram substance. Mesti ada 1 degree Celsius, mesti ada 1 kilogram substance. Penting sangat untuk soalan meaning dalam SPM. Okay, now what is mean by specific capacity? What is mean by water pula? Okay, ini yang tadilah contoh-contoh maksud dia. Dia applykan kepada aluminium dengan water, bahan. Kalau dah ada bahan, so kita masukkanlah nama bahan tu dekat sini. 1 kilogram of aluminium needed 900 joule of heat rise in temperature 1 degree Celsius kat sini. Kalau yang ni pula kena ada 4200 sebab dia tanya dekat sini ada 4200. Yang ni Okay, kita boleh skip. Application in daily life, contoh kan. Dalam ni adalah karakteristik small value of capacity. Yang ni lah contoh. Okay, heat up, cool faster, sensitive. Okay, ni tak apa, teacher skip bahagian ini. Kalau dia kata kalau small value specific, kalau C dia rendah, heat up faster. Dia akan easy to be hot dan easy to be cool. Satu poin penting lagi kat sini. Dia cepat panas dan dia juga akan jadi cepat sejuk. Easy to be hot, easy to be cool. Kalau C rendah. Kalau C rendah. Okay, dia sensitif kepada change in temperature. Kalau C dia tu, specific capacity dia higher, dia akan jadi difficult to be hot, difficult to be cool. Susah untuk panas, susah untuk sejuk. Yang tu. That's why lah water bertindak sebagai cooling agent. Okay, yang ni water acts a heat reservoir. Can absorb, dia akan lambat panas. Kalau kita tengok car radiator dalam kereta, radiator kereta, car radiator dia akan pakai water as cooling agent. Water tu sebagai cooling agent kenapa? Water tu dia memang lambat panas tapi dia akan lambat sejuk. Bila dia dah panas dia lambat sejuk sebab water ni C dia adalah higher, greater. So dia akan jadi
is difficult to be hot, difficult to be cool. Jadi dia lambat sejuk, dia boleh jadi cooling agent kepada car radiator kat situ. Okay, tu the application in daily life sini. Okay, contoh ini memang popular dalam SPM juga, contoh soalan yang macam ni. Cooking pan ke, contoh dalam modul dia ada bagi tentang cooking pan yang tu. Okay, so high density copper base. Okay, dalam poin penting gambar ini, dia dapat daripada body dia daripada aluminium. Okay, aluminium ni adalah low specific capacity, so dia akan heat up quickly. So body dia daripada aluminium. Bila aluminium, C dia adalah rendah. Lepas tu yang bestnya handle dia buat daripada plastik ataupun kita kata heat insulator. Kalau dalam soalan SPM kan, you all boleh letak material, kalau dikata material, kita boleh letak sama ada nama ataupun dia punya property, sifat dia. So handle dia dibuat daripada heat insulator, penebat. Okay, lepas tu sebab apa? Sebab dia poor heat conductor. Base dia daripada copper. Copper ni low specific capacity, C dia rendah. So dia akan jadi cepat panas. Jadi kenapa handle dia kena daripada heat insulator, high capacity, heat capacity dia high? Sebab haba yang kita bekalkan daripada bawah ni, haba dia sama. Haba daripada dapur gas yang sama. Tapi yang cepat panas nanti adalah copper base ni cepat panas. Aluminium pun akan panas. Tapi handle ni akan lambat panas. That's why. Kenapa dia lambat panas? Sebab C dia tinggi. Kalaulah handle ni sama panas dengan bahagian copper dengan aluminium, nak pegang ni panas lah. Macam mana you nak pegang? Jadi memang kena C yang tinggi bahagian handle ini. Itulah properties application in daily life. Okay, lepas tu kalau kita tengok, inilah explanation bahagian ini. Okay. So wooden handle ni poor conductor of heat. Okay, bahagian ni dah memang kena poor conductor of heat. Okey, lepas tu bahagian body dia pula memang kena C yang rendah, low specific yang ni. Low density, ni properties. Ini kalau soalan essay nanti SPM paper 2 essay modification. Macam mana nak ubah suai supaya dia boleh digunakan, dia boleh dipegang apa semua. Jadi you kena letak dia kena low density sebab dia lighter, ringan. Lepas tu dia low specific capacity, bahagian material base dia ni supaya easy to be hot. Yang tu, hot quickly kat sini perkataan dia. Okey, kalau handle pula kita kena large specific capacity. Kenapa? Difficult to be hot dan dia juga adalah poor conductor of heat. Properties, semua sifat-sifat ini penting bila you jawab soalan essay nanti. Okey. Okay, ini salah satu daripada application in daily life tentang sea breeze. Okay, dalam sea breeze ni apa yang you all kena tahu, poin penting, kita ada 4 poin penting. Soalan explanation, kita kena tahu 4 poin. Explanation ni dalam soalan essay yang 4 markah. Dia kata keyword dalam soalan dia akan kata explain. Explain how sea breeze occur dekat situ. So poin-poin penting yang you kena terangkan adalah tentang sea pertama, specific capacity. Apa beza specific capacity of the sea? Apa beza pula specific capacity of land kat situ? Yang kedua, you kena explain pula dari segi dia punya density of air density. Okay, air density dia. Sebelum air density, sepatutnya yang kedua dia adalah tentang air mana yang cool, air mana yang hot. Lepas tu barulah cakap pasal air density. Sebab kalau cool dia higher density, kalau hot dia low density. Yang ketiga. Yang keempat barulah kita cakap pasal air movement. Macam mana pergerakan air movement dia. Pergerakan dia daripada laut ke darat ke laut ke, itu penting. Jadi 4 poin penting ni yang kena tahu. That's why dalam explanation, you kena terang C bagi land adalah lower. C bagi sea water adalah high. That's why dia cold. Okay, kalau tengok sini, inilah explanation dia. During the day, heat absorbed by the land and the sea. Sea has higher specific capacity with temperature increase slower. Maknanya dia lambat, difficult to be hot. Kemudian yang ketiga, land pula adalah low specific, so easy to be hot. Kemudian yang keempat, warm air above the land rises, becomes low pressure. So air movement from the upper surface of the word sea and then they move to the hot air, to the land. Air move from the sea
to the land kat sini. Itu markah keempat. Point yang penting, how sea breeze occur kat sini. Okay, teacher rasa kena laju sikit sebab dah almost 10 minit lagi pukul 11 untuk konten. Betul bahagian ni. Jadi cool air from the sea. Kalau soalan tanya you natural phenomena, you mesti sebut sea breeze and land breeze untuk specific heat capacity. If you mention specific heat capacity, you mesti cakap kalau benda tu specific heat capacity low, increase in temperature. Mesti sebut increase in temperature tu slower ke, laju ke, macam tu. Dia kena ada perkataan increase ni. Yes, increase ni kena ada. Temperature. Jadi jangan suka cakap heat up faster ke apa, lebih kepada specific. The temperature increase slowly. The temperature increase faster. Macam tu. Alright. Okay, you all jot down poin-poin penting yang teacher Wan bagi tahu tu untuk soalan SPM nanti supaya dapat markah. Supaya jawab ikut poin yang dikehendaki dalam soalan. Okay, untuk land breeze pula, so sama juga kita kena terang pasal C dia, specific capacity dia, pasal dia punya density dia, mana hot, mana cold. Lepas tu, okay, teacher laju sikit untuk bahagian ini. So kita akan kata land loses heat faster than sea at night. Ni waktu malam. Kenapa? Sebab land ni C dia kan rendah. Jadi waktu panas, waktu siang dia easy to be hot. Tapi bila waktu malam dia easy to be cool. Bila sea rendah ni dua-dua dia easy. Sama ada dia hot ke, dia cool ke, dua-dua dia easy. Easy to be hot, easy to be cool. Jadi bila waktu malam dia cepat sejuk. That's why land loses heat faster. Okay, lepas tu sea is hotter than the land sebab dia lambat, dia dah panas waktu siang, sea ni dah panas waktu siang. So bila waktu malam dia lambat nak sejuk sebab sea dia tinggi kat situ. Jadi dia punya dekat sini sea hotter land than land sebab dia lebih panas lagi sebab dia lambat sejuk. Kemudian hot air above the sea rises sebab bila dia masih panas, dia hot air dia akan jadi less than. Bila less density, dia akan jadi move upward. Hot air above the sea, dia adalah low pressure, dia akan move upward. Dia density dia low. So dia move upward. Yang keempat, okay, cool air from the land move toward the sea to replace them. Jadi kita akan kata air movement dia from the land to the sea. That's why kita panggil dia land breeze dekat sini. Okay, yang tu. Ini bahagian land breeze tadi. Okay, now barulah masuk topik yang ketiga, specific latent heat. Tadi specific capacity, sekarang specific latent heat. So dalam application in daily life kita banyak sebenarnya tentang specific latent heat ni. So contohnya ais kacang, waktu sejuk dan surrounding. Sebab kenapa dia sejuk? Dia akan absorb heat from surrounding air. So apa jadi pada ais kacang? Dia akan cair. Kenapa dia cair? Sebab dia absorb heat from surrounding. Contoh lain ni adalah a fish can cook by steaming in a steamer pot kat sini. So apa yang berlaku dekat situ? Itulah contoh-contoh dalam daily life dia gunakan wap. So element can exist in three state. Sebelum kita nak fahamkan apa dia latent heat ni, kita kena fahamkan three state of element ini. Satu, solid, liquid and gas. So kita kena tahu dia punya arrangement of the particle, molekul-molekul dalam dia. Kita kena tahu dia punya bonding of particle ni. Okay, so kalau solid dia akan stronger molecule bond. Kalau ini liquid less. Kalau gas lagilah less, weakest molecule bonding dia. So kena tahu ini kenapa? Sebab latent heat ni dia melibatkan change of phase, perubahan fasa. Dan perubahan fasa dia ada dua. Satu latent heat of fusion. Satu lagi adalah latent heat of vaporation kat sini. Jadi fusion solid to liquid, vaporization daripada liquid kepada gas. Jadi melibatkan perubahan fasa. That's why you kena tahu apa properties untuk solid, liquid and gas in term of structure particle dia dengan bonding molecule dia kat situ. So change in space of matter dekat sini, ni latent heat lah. Kalau tengok pada gambar di bawah ini, teacher laju sikit Okay, latent heat ni during melting dia akan absorb heat. Latent heat is absorbed. During freezing dia akan release heat kat sini. So freezing ni maknanya liquid to gas, to solid. Tapi kalau melting solid to liquid. Kita ada lagi satu proses ini, boiling dengan condensation. Kalau boiling daripada water kepada gas, kalau condensation daripada gas kepada water. Yang ni, dua-dua melibatkan latent heat. Nama latent heat pun sama, latent heat of vaporization. Tapi satu absorb heat, satu release heat.
Dia punya ni. Yang ni latent heat of fusion. Satu absorb, satu release heat kat sini. Okay, so inilah contoh arrangement of the gas, partikel dia. Kalau kita tengok kat sini, so kalau gas dia akan jadi partikel dia bergerak lebih faster, movement dia, kinetic energy dia pun akan jadi higher. Kalau liquid dia bergerak juga tapi tidaklah sehebat gas. Tapi kalau solid dia fix je, dia tak bergerak, dia hanya vibrate, bergetar sahaja. Tapi dia takkan move. Kinetic energy dia paling low kat situ So inilah proses-proses macam mana. So main change of phase kat sini, inilah yang tadi yang teacher terang, melting, lepas tu kita ada boiling. So latent heat of is absorbed ni ada dua. Satu melting process, satu lagi adalah boiling process. Dua-dua akan absorb heat. Lepas tu kalau release heat ada dua juga. Satu condensation, satu lagi adalah freezing. Latent heat is released kat sini. Nama latent heat ini adalah kalau solid to liquid dan liquid to solid, latent heat of fusion, LF. Kalau yang ni pula latent heat of vaporization, LV. Walaupun dia absorb ataupun release kat sini. Okay, so kalau kita tengok kepada gambar ini, inilah latent heat of fusion, latent heat of evaporation, dan ni gambar dia. Okay, heat absorb for substance dan latent heat of fusion dan latent heat of vaporization. Kalau fusion, solid to liquid. Kalau vaporization, liquid to gas atau gas to liquid di sini. Itu gambar-gambar dia. Okay, kita laju sikit. So why temperature remain constant during the change of phase? Kenapa perubahan fasa tu kita bekalkan haba tapi haba tu suhu temperature tak naik. Suhu tak naik. Kenapa dia tak naik? Sebab dia kena heat absorb tu has to break up the bond between solid. Dia kena mengatasi dulu to overcome the attraction force between particle of the solid ini. Dia kena dia kena overcome dan lepas tu dia kena break up the bond tu, barulah boleh tukar kepada liquid. That's why heat yang disupplykan temperature tak naik, suhu tak bertambah. Heat tu digunakan untuk break up the bond. So apa jadi pada kinetic energy? Kinetic energy of molecule does not increase, tak bertambah lah sebab heat tu masih lagi digunakan untuk mengatasi bond of the particle tadi, molecule tadi. So therefore temperature remain constant kat sini. Temperature directly proportional to kinetic energy di sini. So that's why temperature dia constant pada keadaan ini. So kinetic energy dia pun constant kat sini. Okay. Now untuk bahagian ini pula, okay, bila dah completely dia break up the bond, barulah dia akan jadi liquid kat sini. Barulah suhu dia akan naik lagi lepas itu. Suhu dia tak naik pada part-part bahagian yang dia change of phase kat situ. So specific latent heat ni adalah heat absorbed for 1 kg substance to change phase at constant temperature. Itu maksud specific latent heat. Formula dia L sama dengan Q bahagi M. Ada tak delta theta? Tak ada langsung. Kenapa tak ada? Sebab tak ada change of temperature. Temperature dia akan jadi constant. That's why tak ada langsung kat sini delta theta. Latent heat ni meaning of latent heat. Jadi yang penting masa jawab SPM, mesti ada 1 kilogram ini. Itu yang biasa pelajar tertinggal 1 kilogram. Okay. Now kita tengok specific latent heat tu ada 1 kilogram. Kalau fusion liquid, solid to liquid. Okay. Kalau vaporization daripada liquid to gas kat sini. Okay. Inilah formula yang teacher beritahu tadi. So QML specific latent heat. So dapatlah dekat sini unit dia adalah joule per kilogram. Kat situ. Based on Q ni adalah heat, unit dia adalah joule, mass adalah, M ni mass, unit dia adalah kilogram, so unit dia adalah joule per kilogram. Kena tahu yang ni. Okay, specific latent heat of fusion, inilah gambar dia. Okay, ni proses-proses, teacher laju sikit untuk bahagian ini. So proses melting dan proses boiling di sini. Apa jadi pada partikel? Dia akan jadi further apart bila dah dia mengatasi bonding dia akan dia overcome the bonding, lepas tu barulah dia akan jadi further apart daripada solid to liquid, liquid to gas. Okay, now what does it mean by specific? Ini contohlah kalau dia tanya tentang 336,000 ni, so kena adalah perkataan ini.
So 1 kilogram ice melt to become water. Kat sini. Okay. Contoh yang ni lain lah. Contoh vaporization punya. Ni contoh-contoh soalan dalam ni. Okay, part ni penting. Part graf ni yang penting kena tahu. Tadi teacher beritahu pasal temperature tak increase. So temperature tak increase tu adalah pada kawasan ini. MN dan pada kawasan OP di sini. So di sinilah sebenarnya latent heat of fusion. Dan di sini juga adalah latent heat of vaporization. Di sini. Okay, supaya apa yang berlaku? Kenapa temperature dia tak increase? To overcome bonding of particle between solid tadi. Sebab dia masih lagi solid kan, ice tu. So dia kata kat sini, kalau kita tengok pada situasi MN, kita itu kan kepada MN dulu, okay, MN yang ni, heat absorb, constant temperature, kinetic energy to molecule constant. Kenapa constant? Sebab temperature pun constant, kinetic energy dan constant, temperature constant. So M solid, MN ni akan jadi solid dan liquid. So yang ni, kenapa dia tak ada temperature tak increase? Sebab heat absorb, balik kali tu ulang, heat absorb used to overcome the bonding of particle. Okay, to become water di sini. Kalau bahagian ini pula, kenapa temperature tak naik? Sebab heat absorb, dia akan overcome bonding of particle in liquid kat sini. That's why kinetic energy dia pun constant dan temperature dia pun akan jadi constant di sini. So, M adalah liquid dan Mn adalah liquid. Ni adalah gas lah. Dia bahagian ini adalah gas, yang ini adalah water, liquid kat sini. Okay, so ini bukan M ni sebenarnya adalah O dengan P O dengan P sini. So ni kawasan O dengan P. Yang Mn adalah di bawah ni. So di sini O adalah liquid, OP adalah liquid juga, tapi bila P aja dia akan jadi gas pada kawasan ini. Okay, tu poin penting lah untuk graf untuk heat absorb, heating curve. Satu lagi, okay, inilah dia punya explanation. Satu lagi adalah cooling curve. Dalam cooling curve pun kita ada dua juga yang temperature constant. Bahagian ini dengan bahagian ini. Simbol dia masih sama. Ini adalah LV, ini adalah L fusion kat sini. So apa yang penting bahagian inilah kenapa temperature dia tak increase, constant temperature, sebab kinetic energy dia pun constant, sebab dia overcome bonding of particle, attraction force between particle. Okay, daya tarikan antara zarah yang ini. Bonding ikatan molekul dan daya tarikan antara zarah. Okay, yang ni pula pun sama. Kenapa temperature dia constant? Sebab kinetic energy dia pun constant, sebab to overcome the attraction force between particle of water. Yang tu, okay? Yang ni. To become ice, dia punya ni. Dia untuk jadikan dia lebih close together. Kalau cooling curve, dia akan jadi particle tu akan jadi closer. Tapi kalau heating curve tadi, particle tu akan jadi further. Particle akan jadi lebih jauh untuk jadi water. Tapi kalau cooling curve, particle tu dia kena susun, dia akan jadi to bonding, to make heat yang digunakan itu. Kenapa temperature tak naik? Supaya to make match the particle ni, supaya dia akan jadi closer apart kawasan ini. Sebab kinetic energy dia pun akan jadi constant. Dia tak bergerak sebab dia jadi constant di situ. Okay, bahagian ini. Ya. Nah, kita tengok compare, discuss. Ini adalah contohlah, contoh-contoh. Teacher skip je lah bahagian contoh soalan. Kita akan tengok soalan juga nanti untuk bahagian ini. So teacher rasa teacher skip lah bahagian soalan. So, kita dah 11.05 minit. Just remember student, if you are talking about specific heat capacity, you kena tengok dua. Kalau dia sebut spesifik je, mesti ada 1 kilogram. If dia tak sebut spesifik, itu hanyalah heat capacity. Alright? And so remember the definition, remember the formula. Formula wajib. Dan ingat, the rise in temperature, delta theta bukan initial temperature, bukan final temperature, but the different, yang initial minus final ataupun final minus initial. Okay, so rise in temperature. Okay, thank you Kak Wan untuk recap tadi. Jadi kalau dalam soalan ada perkataan spesifik je dalam soalan, mesti ada 1 kilogram ni.
Yes. Kalau ada spesifik je latent heat, mesti ada 1 kilogram ni. Itu yang teacher Wan highlightkan tadi jangan tertinggal 1 kilogram tadi. Lepas tu tentang change of temperature ni. Okay, so soalan ni kita skip dulu soalan-soalan ni. Sebab nanti kita akan bincang dalam modul juga. Total of heat ni. Okay, now to show evaporation causes cooling. Yang ni. So macam mana evaporation change in pace of water. So when ice melt, the ice molecule absorb latent heat of fusion. Okay, so dia change solid to liquid. Lepas tu bila water boil pula, dia akan absorb latent heat of vaporization. So dia akan jadi gas. Gas pula, okay ni gas. Water vapor molecule release, dia akan release heat. Barulah dia akan jadi water balik. Sebab ni wap air kan, water vapor dia, so dia akan jadi water, back to water kat sini. So proses ni adalah condensation lah. Kenapa wap ni dekat permukaan ini dia boleh jadi water balik? Sebab permukaan ni sejuk. So bila sejuk dia akan release heat. Okay, so bila dia release heat, so tu yang jadi water, dia akan jadi water balik pada permukaan atas bekas itu. Okay, ni melting, ini adalah proses-proses lah, melting, evaporation, ice, water, freezing, condensation, water vapor, proses-proses di mana latent heat akan absorb ataupun akan release. Which part yang absorb, which part yang akan release kat sini. Okay, so ini bahagian latent heat. So application specific latent heat in daily life, teacher highlight skip bahagian ini. Explain how drink can be cooled by adding several cubes of ice. So when ice melt, it absorbs large amount of heat from the drink. So the drink lost heat. So its temperature become lower. So dalam kes ini, yang absorb heat adalah ice. Ice dalam ni sejuk. So dia akan absorb heat. Yang release heat adalah water. Kalau kita minum air tin, nak jadi dia lebih sejuk. Kalau sukan kan di padang, mesti bawa ice box besar. Letak air tin banyak-banyak dalam tu. Sebab nak bagi air tin tu lebih cepat sejuk. Asalnya air tu panas, ice ni yang sejuk. So ice akan absorb heat, tin air ni akan release heat. Konsep dia kat situ Ini contoh lain. The freshness of fish and meat can be maintained by placing them in contact with ice. So kita letak dia dalam ais, so dia akan tahan lama untuk bahagian ini. So ice large specific latent heat. Specific latent heat dia besar. So absorb large amount of heat. Sebab kita tahu kan formula latent heat tadi, L sama dengan Q bahagi M. So L dengan M berkadar langsung sebab dua-dua bahagian atas sama dengan ni. So bila L tinggi, Q juga tinggi. Maknanya latent heat greater, heat yang diabsorbkan tu juga akan jadi greater. That's why dia kata large amount of heat kat sini. Okay. Now the temperature of fish decrease, so thus the fish can keep lower temperature for longer time kat situ. Okay. Contoh soalan steam is used to cook food. Ini soalan yang bawah ni ada juga dalam soalan kita yang teacher bagi dalam modul structure nanti untuk you all tengok. So inilah jawapan dia dalam soalan tu. Water, dia dalam soalan tu dia tunjuk tentang explain macam mana ikan ni boleh masak. So water has last heat, latent heat of vaporization. Ini poin pertama, markah pertama. Markah kedua, when the steam condense. Perkataan condense ni kena ada on the fish. Okay, the specific latent heat is released directly to the fish. Yang ni, ini markah ketiga. Ini condense tu markah kedua. So markah keempat, this enable the fish to cook faster. Kat sini. So okay, ini adalah markah keempat dia. Enable the fish to cook faster. So kalau kita tengok dalam ni, asalnya awalnya wap ni adalah panas, tapi bekas ni adalah lebih sejuk berbanding dengan wap. Apa yang jadi? Wap ni bila sampai aja pada permukaan bekas ni, dia akan jadi condensation. Dia akan jadi water balik. Water tu pula jatuh balik atas ikan ini. Okey, tu yang dia kata the specific latent heat yang dia tadi tu akan release directly to the fish. This enable the fish to be cooked faster. So when the steam condense on the fish yang ni steam tu tadi dia akan condense juga dalam kes ini. Okay, so explain why our body feel cool faster. Teacher Yati, we need to go faster. We are not learning the gas law yet. It's 11:30 right now. Okay, can we go to the gas law? Okay, boleh. Banyak application in daily life yang teacher tunjuk. Tak apa, slide ni nanti teacher akan share.
Nanti you boleh tengok jugalah slide ni Okay, now kita pergi pada gas law. Sebab nanti ni macam soalan lagi. Thank you Teacher Naini. Okay, kita ada 3 gas law. Satu, kita ada, you nak ingat gas law ni senang je. Ini B, Boyle, BCG. Ni B. Yang ini adalah Charles, ini adalah G, Gay-Lussac's law. Yang ini adalah Charles law. So BCG. Boyle, Charles dengan Gay-Lussac's law. Gambar-gambar eksperimen dia. Okay. Tapi sebelum kita nak faham tentang gas law, kita kena tahu tentang kinetic theory dia. Kinetic theory ni selalu tanya juga dalam SPM. Dia kata based on kinetic theory, explain. Explain how it's occur, contoh. So dalam kinetic theory, antara poin-poin yang you kena tahu adalah when the volume of gas is decreased, katalah kita ada bekas. Bekas ni volume dia mula-mula besar. Lepas tu kita kompreskan dia. Kita ada piston, kita kompreskan dia. So kita kompreskan, so volume dia jadi kecil. So bila volume of gas is decreased, the number of molecule per unit volume adalah increase. Dia bukan number of molecule tau. Kalau number of molecule memanglah sama. Kalau dalam ni ada 4, kat sini pun ada 4. Takkan berubah. Tapi yang dia kata increase ni adalah ada perkataan per unit volume. Maksudnya number of particle per unit volume. Sebab volume dia sekarang ni dah berkurang. Okey, kalau ni katalah 4, volume dia adalah 4, jadi dia akan jadi 1. Volume ni 4 kan? Okey, sekarang ni molekul dia 4 juga sebab number of molecule 4, tapi volume dia dah jadi 2. Jadi sebab kecil, yang tadi volume dia 4. Jadi 4 bagi 4, 1. Ni volume dia dah jadi 2. 4 bagi 2, 2. Nampak tak? So tu yang dia kata the number of molecule per volume is increase, bertambah jadi 2. Itu maksud dia. Jangan miskonsep kata number of molecule berkurang. Molekul tetap sama sebab dia bekas closed container. Bila closed container, molekul dalam ni tak keluar mana pun. Molekul dia sama. Cuma number of molecule per volume, per unit volume yang increase. So the molecule are closer to each other. So molecule collide more often with the wall. The increase in the rate of collision result increase in pressure exerted by the gas. So maknanya bila volume berkurang, pressure akan bertambah. Itulah yang Boyle's law bagi tahu. Okey, Boyle's law beritahu, Boyle's law kata bila volume volume bertambah, pressure, tersalah simbol. Volume berkurang. Okey, volume berkurang, pressure bertambah. Kat situ. Pressure inversely proportional with volume. Jangan salah konsep, teacher tersalah conteng ni tadi. Volume decrease, pressure increase. Kat situ. Number of molecule dia sama. Okay, now. So dekat sini, teacher nak terang yang ni sebenarnya highlight juga kena terangkan. Apa beza antara absolute zero dengan absolute temperature. So absolute zero ni absolute zero. So absolute zero ni adalah the lowest possible temperature in negative 273 degrees Celsius. Tu maksud absolute zero. Ni ada dalam buku teks juga. Kalau absolute temperature adalah temperature in Kelvin unit. Dia ukur dalam unit Kelvin. Tu adalah absolute temperature. Kalau absolute zero adalah lowest possible temperature dalam degree Celsius. Negative 273 degree Celsius. Suhu yang paling rendah. Okey, 0 Kelvin dan negative 273 degree Celsius. Kat sinilah yang ni, bahagian ini. Term dua-dua ni kena tahu apa beza absolute zero dan absolute temperature kat sini. Okey, teacher laju. Okey, ni pasal Boyle's law. Okey, dalam Boyle's law ni tadi, kita kena terangkan term-term tadi yang bahagian, kalau kita boleh skip balik bahagian ni lah tadi ni. Ini part-part penting untuk Boyle's law. Kita kena terangkan dia punya volume, dia punya molecule closure, arrangement of molecule, lepas tu collision between molecule, and then lepas tu dia punya pressure dia apa. Tu term-term penting lah yang kena tahu. Bahagian ini bahagian ini. So ni yang tadi teacher dah terang, volume berkurang. Bila volume berkurang, pressure akan bertambah. Bila piston ni kita ni, nampak tak molekul dia sama je. Number of molecule dia sama. Tapi number of molecule per volume akan jadi bertambah. Okey, ini adalah dia punya graf persamaan dia bila melibatkan two substance. Okey, so dia ada P1, V1, P2, V2 dan ini adalah graf inversely proportional. Kalau ikutkan, teacher
teacher ada video tentang ni, tapi sempat tak untuk kita tengok sekejap Tentang dua-dua lah teacher tunjuk terus. Sekejap. Okey, kejap. Tentang ini. Okey, boleh. Sini. Okey, sementara Cikgu Yati cari the video, dalam your gas law, apa yang you perlu ingat adalah gas law melibatkan gas. So kalau gas, you kena tahu 4 physical quantity yang terlibat. So the first one is the mass of the gas, the pressure, the volume and the temperature. So temperature wajib dalam absolute temperature. So absolute temperature maksudnya Kelvin. So sekarang you kena anggap all the gas tu tak bergerak bukan dekat 0 degree Celsius. But dia tak bergerak pada 0 Kelvin. At 0 degree Celsius, the molecule is still vibrating. So kalau dia vibrating, maksudnya dia not rest. So that one you have to take into account. Mesti fikir benda tu. Gas mesti fikir pasal Kelvin. Jangan guna Celsius. Sebab gas is a molecule that move around elastically, randomly. Jadi perlu you tahu 4 tu. So the mass is always constant bila you belajar because your gas is trapped in the container. Jadi the number of molecule represent the mass. So the mass of the gas is always constant. Yang berubah 3 tu. So tapi dia tak berubah 3 sekali. Dia akan berubah 2 at a time. That's why you tahu the 3 laws. Sebab 3 laws tu akan sebut 2 physical quantity change at a time dan 2 lagi constant. Mass and another lah ada temperature or pressure or volume. Alright, okay. Kita teruskan. Thank you Kak Wan. Nanti teacher akan tunjuk balik yang tu untuk teacher Wan pun akan sama-sama enhance balik. Kita recap nanti bahagian tu. Okay, teacher nak tunjuk sedikit je video. Ada 2 gas law dekat sini. Yang ni adalah Boyle's law. Boyle's law ni dia tunjuk pada peringkat awal pressure dia, okay, mass dia sama yang ni. Okay, semulanya volume dia besar tapi bila kita pushkan dia ke bawah, nampak tak? Okay, apa jadi? Volume dia akan decrease dan pressure dia akan increase. Nampak? Dia akan berulang-ulang macam tu. Okay? So, bila volume berkurang, pressure dia akan bertambah. That's why graph dia akan jadi inversely proportional. Satu lagi yang teacher nak tunjuk kat sini, since teacher dah tunjuk bahagian video ni, teacher tunjuk satu lagi berkaitan dengan Charles Law. Okay, dalam Charles Law ni, dia kata tentang volume dengan temperature. So, cuba kita tengok dalam ni. Okay, bila volume bertambah, suhu juga akan bertambah. Volume bila kita tambahkan volume dia, suhu juga akan bertambah yang ni dan dia letakkan api di bawah untuk bahagian ini. Sekejap, Teacher Yati, temperature increases. Ulang the manipulated is the temperature. Yes. Okay. Untuk Charles Law. Tengok sini. The manipulated variable is the absolute temperature. The responding is volume. And your pressure, cuba tengok bila Cikgu Yati on Yati, the pressure is constant. Okay, so sekejap pressure not change. Okay. Pressure dia memang constant sebab bila kita kaitkan dengan volume dan temperature, satu lagi tu kena constant. Pressure dia kena constant. Lepas tu kan teacher Wan, temperature ni memang kena sebut absolute temperature. Yes. Dia tak boleh temperature sahaja. Yang tu. And the temperature is the manipulated variable. The responding variable is the volume. Yes, yang tu. Okay. Dia temperature tu yang manipulated. Responding adalah volume. Volume tu kemudian. That's why paksi volume dia dekat Y. Responding variable. Manipulated variable temperature dekat sini. Jadi bila volume bertambah, temperature bertambah, barulah volume akan bertambah. Dekat situ Okay, 2 video ni lah yang teacher nak highlightkan untuk you all tengok. Okay, so sekarang ni kita back to the PowerPoint yang ni tadi. Bahagian ini. Okay, ni gas law. Teacher cuba laju sebab almost sudah. Sekejap. Dia jadi yang last sekali. Sekejap ya. Teacher bagi balik bahagian tadi. Bahagian tentang gas law. Ini sudah. Almost sudah. Cuma tinggal gas law sahaja. Bahagian ni tadi.
Okay, tadi Teacher Wan terang pasal ni, yang ni yang betul, yang ni memang kena betul-betul highlight. Waktu 0 degree Celsius ini, yang Teacher Wan bagi tahu masa ni masih ada lagi kinetic energy. Masa ni, kan Teacher Wan, Kak Wan tadi beritahu pada keadaan kosong degree Celsius ni tadi. If your temperature is degree Celsius, that mean the gas is not zero yet. So dia masih ada the volume, dia masih ada the pressure. So kita kena guna absolute temperature. Look at the graph. At negative 273 degree Celsius is actually the same with 0 Kelvin. So that's why all the gas law mesti sebut absolute temperature. So absolute temperature maksudnya all temperature are in Kelvin. Zero Kelvin, that is absolute zero. Yes. 0 Kelvin adalah absolute zero kat sini. Yang tu memang kena highlightkan lah you all semua Kena highlightkan. Pelajar kena take point yang ni. Okay. Ni yang tadi yang masa Teacher Wan beritahu. Okay, ni contoh soalan. Kita skip dulu. Okay, yang Charles Law tadi teacher dah tunjukkan dia punya video tentang macam mana movement dia. So dia sebenarnya daripada temperature dulu. Temperature increase, barulah volume tu akan increase. Kat situ. Absolute temperature perkataan dia dalam ni. So dapatlah graf yang ini. Apa beza antara dua graf? Yang ini dalam unit Kelvin tau. Bila Kelvin memang directly proportional to zero kat sini. Tapi bila degree Celsius, so dia memang tak boleh melalui kosong. Dia kena panjang ke belakang sampailah ada negatif. Kalau kita lukis graf dia, so dekat sini nanti ada negatif 270 macam yang tadilah. So dekat sini dia akan ada dekat sini negatif 273 degree Celsius. Baru boleh. Jadi kalau dapat soalan you guys, kena tengok dulu suhu ni unit dia apa? Kelvin ke degree Celsius dalam tu. Okey. Bahagian ini inilah yang ada pelajar yang bila teacher tanya kemarin, kenapa tak faham tentang gas law? Antaranya yang jawab, teacher kami tak boleh identify. Adakah dia Boyle's law, Charles law ataupun Gay-Lussac's law? Sebenarnya nak identify tu pertama memang kena hafal 3 formula dia. Kedua, tengok kepada soalan, tengok pada graf. Kalau graf dia V dengan T, so Charles law memang automatically kena tahu dia adalah Charles law yang tu. Jadi pertama kena hafal formula, kedua memang kena tengok info yang dia bagi dalam soalan, nak kenal pasti dia gas apa. Okey, untuk Gay-Lussac's law ni, kalau dulu masa KBSM kita panggil dia pressure law, tapi untuk KSSM kena ingat pelajar IG, so Gay-Lussac's law nama dia, bukan pressure law di sini. Okay, so dalam keadaan ni kalau kita tengok volume dia sama. Kita gas law ni kita bercakap pasal 3, P, V dengan T. Jadi kalau kita cakap pasal P dengan V, temperature kena constant. Tapi untuk Gay-Lussac's law kita cerita pasal temperature dan pressure. So volume kena constant. That's why gambar ni volume dia dua-dua sama. So bila temperature increase, itu yang jadi pressure akan increase. Temperature dulu dalam kes ni, absolute temperature dia. Jadi bila kita buat persamaan dia nanti, inilah graf dia Graf dia nanti nampak bila degree Celsius, so dia akan jadi negatif 273 kat sini. Yati, betul-betul cakap the previous slide, Gay-Lussac law. Okay, student. Bila kamu tengok Gay-Lussac law, that means absolute temperature increases. When you increase the temperature, that means the kinetic energy of the particle increases. So bila dia increase the kinetic energy, number of collision maksudnya the particle will collide more frequently with the container wall. So when the collision to increases with the wall, then the pressure will increase. Jadi, kalau you nak explain Gay-Lussac law, you have to mention the absolute temperature. When temperature increases, kinetic energy increase. So, kinetic energy tadi, Cikgu Yati dah cakap directly proportional with the temperature. So, if you state temperature increase, you kena state kinetic energy increases. So, that's why the collision with the wall more frequently. So, pressure increases. Boleh? Boleh Sebab volume you constant. Alright.
Okay, thank you Kak Wan. Inilah yang soalan kalau SPM, soalan explanation. So bila explanation memang kena highlight point-point 4 markah tu, kena sebut pasal absolute temperature, kinetic energy dia, kena sebut number of collision dia dengan pressure dia. Ni dapat 4 markah. Term-term point-point penting. Thank you Teacher Wan untuk highlightkan bahagian itu. Okay, so yang ni kita akan bacalah yang semua-semua ni. Okay, dari segi pressure law. So graf ni nanti, that's why lah bila degree Celsius, yang ni jadi negatif 273. Dia punya graf. Kalau dia Kelvin, terus directly proportional. Yang ni beza graf dia. So yang ini untuk Kelvin, directly proportional. Kalau degree Celsius, kena ada negatif 273. Maksudnya pada 0 degree Celsius ini, masih ada lagi kinetic energy untuk molekul itu. Dia 0 Kelvin, barulah kinetic energy dia 0 kat situ Okay, so ini graf dia. Jadi dia kata absolute temperature directly proportional with gas temperature. Ini yang teacher ambil daripada buku teks. You all, yang teacher highlight dah, teruskan. Ni term-term penting bila nak explain bahagian ini. Ni dalam buku teks you boleh tengok Pertama you kena cakap pasal kinetic energy dia, velocity dia. Lepas tu rate of collision with the wall tadi. Lepas tu force per unit area, force per unit of the wall yang container ni increase dan gas pressure dia akan increase kat situ. Ni bahagian gas law tadi, Gay-Lussac's law. Okay, bila temperature increase. Jadi notanya ada dalam teks you all, you boleh tengok dan tolong highlightkan poin-poin penting 5 item yang penting ni untuk explanation soalan SPM nanti kena ada poin-poin ini. Okay, so as a recap, sebelum kita masuk soalan, dalam thermal equilibrium ni, apa yang you all kena tahu? Pertama, you all kena tahu meaning. Apa maksud thermal equilibrium ni? Lepas tu, you all kena tahu juga dari segi how heat transfer. Heat transfer from hot to cool object, heat transfer. Dan during thermal equilibrium pula yang ni. Yang ketiga adalah apa yang berlaku during thermal equilibrium, dia adalah no net flow of heat. Kena ada perkataan no net flow of heat kat situ. Okay, untuk bahagian thermal equilibrium ni. Okay, now yang kedua, recap pada bahagian specific capacity. Pertama, you all kena tahu adalah meaning dia. Memang of course apa-apa pun memang meaning. Sebab meaning ni popular dalam soalan AC dan structure kertas 2. So meaning kedua, you all kena tahu dia punya formula. Okay, formula apa nak guna? Formula dia C sama dengan Q bahagi dengan M, delta theta. Okay, delta perubahan suhu. Formula dan unit of course lah daripada formula joule per kilogram per degree Celsius. Lepas tu yang ketiga dalam C ni specific capacity, you all kena tahu dia punya relationship. Relationship dia banyak. Sebab daripada formula ini kita boleh relatekan C dengan Q, kita relatekan C dengan M, kita relatekan C dengan delta theta kat situ. Okay. So kalau kita tengok dekat sini, kalau relatekan dengan Q, maknanya C tinggi, Q tinggi. Kalau delta theta pula, satu atas, satu bawah. Maksudnya kalau C tinggi, delta theta akan jadi rendah. Daripada equation 2 ni akan jadi constant relationship. Jadi relationship dia boleh C dengan Q, C dengan delta theta berkadar songsang sebab bila C tinggi difficult to be hot. Jadi increase in temperature dia akan jadi low. Perubahan suhu je. Lepas tu kita kaitkan C dengan M juga. Kalau kita nak relatekan C dengan Q, yang lain kena constant. Kalau kaitkan C dengan delta theta, Q dengan M kena constant. Dia tak boleh relate sekali arung 44 ni. Itu yang ketiga yang kena tahu. Ada satu yang penting popular SPM. C, relatekan C ni dengan hotness. Okay, dia darjah kepanasan ni maksudnya easy to be hot ke difficult to be hot. Contoh dalam cooking pan, periuk, dalam pressure cooker, banyaklah dalam kes-kes C ni. Handle dia kena C tinggi, bawah dia kena C rendah, yang tu. So 4 relationship yang kena tahu dalam specific capacity. Dalam latent heat pula, pertama meaning seperti biasa, kedua kena tahu formula. Yeah. Can we okay, this is the recap of all the one that you taught just now, but can we just go to the questions? We are left with not more than half an hour. Itulah, 30 minit lagi, okay. Because so we have lots of questions to discuss. Kita terus kepada